Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Recording in hamdalillah progress. wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah. Pada malam ini kita bertemu lagi dalam siri syarahan kuliah ataupun tadabbur surah Al-Baqarah, dan malam ini kita dah masuk ke sesi yang ke-8. Untuk kita nak refresh balik apa yang telah kita bincangkan pada minggu yang sudah. Pada minggu yang sudah kita telah tadabbur daripada ayat 30 sampai ayat 34. Yang mana ketika kita ceritakan tentang kisah penciptaan ataupun permulaan penciptaan Bani Adam, iaitu Nabi Adam itu sendiri yang merupakan ayahanda yang pertama kita lah. Dan bagaimana ketika itu pertanyaan-pertanyaan daripada para malaikat, dan kemudian kita akhiri pada sesi yang lepas dengan kisah kebongkakan Iblis la'natullahi alaih, yang mana dia sangat sombong. Iblis ini adalah daripada kalangan jin, dan Iblis ini sangat sombong dan takabur, dan maka akhirnya dia telah menjadi kufur. Jadi pengajaran yang telah kita dapat pada siri yang lepas, yang pertama sekali, kita jangan ada sifat sombong, sebab sifat sombong itulah yang boleh menutup kebenaran dan boleh menjauhkan kita daripada ilmu dan juga agama Allah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi dengan tadabbur ayat yang ke-35. Ketika Iblis ini Allah dah kata dia termasuk daripada kalangan orang yang kafir, disebabkan dia bongkar, dia istakbar, maksudnya dia takabur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun uji Nabi Adam alaihissalam. Semua ini adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang telah bagi tahu bahawa Nabi Adam akan menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Tetapi sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi ini, Nabi Adam dan pasangannya Hawa ditempatkan di syurga. Dan Allah tahu apa yang akan berlaku. Maksudnya akan ada ujian-ujian yang akan menimpa Bani Adam. Dan itulah tujuan kita daripada penciptaan kita sebagai manusia. Kita tak diciptakan sia-sia begitu sahaja. Tetapi kita ada satu purpose yang kita perlu untuk nak hadapi. Iaitu apa yang Allah tujuannya adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kehidupan, kematian kita ni semua adalah untuk nak melihat siapakah amalan yang terbaik daripada kalangan kita. Dan Allah tidak menciptakan wama khalaqtul jinna wal ins, jin dan manusia ini illa liya'budun, melainkan untuk nak uji kita sejauh mana kita menyembah ataupun memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang ke-35, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kami berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, kamu dan isteri kamu tetaplah menetap, duduklah, tinggallah di syurga ini. Dan Allah halalkan untuk Nabi Adam dan Hawa untuk nak menikmati segala apa yang disediakan di dalam syurga, daripada juadah-juadah yang enak-enak, makanan-makanan, apa-apa sahaja bentuk kenikmatan. Wa kula minha raqatan haitsu syi'tuma. Nak makan apa sahaja sila makan, dan kamu nak buat apa pun kamu tidak akan penat, dan kamu nak makan apa pun kamu tak ada limit untuk nak kenyang. Kan, kamu boleh hidup. Ar-ragad, ragadan ni apa maksud dia? Ragadan ni maksudnya kehidupan yang baik lagi menenangkan, yang tak ada kepenatan, tak ada kesibukan, tak ada stres dan sebagainya. Itu maksudnya ragada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pada masa yang sama, sebab di syurga ketika itu dia bukan lagi dalam bentuk reward. Lainlah kalaulah Allah kurniakan kepada kita syurga Allah satu hari kelak, maka di syurga nanti kita dah tak ada ujian dah. Kita akan menikmati sebagai satu ganjaran dan reward daripada Allah. Tapi condition Nabi Adam dan Hawa ketika ini, dia tidak bukan sebagai satu bentuk ganjaran, tapi masih lagi dalam bentuk ujian. Maka di sebalik semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Adam, Allah memberikan peringatan kepada mereka berdua supaya tidak menghampiri sebatang pohon.
Satu pohon sahaja yang Allah tak bagi. Ini sudah bermulanya ujian kepada mereka berdua. Sebab sifat manusia ni, dia kata apa? Biasanya manusia ni dia akan lebih suka untuk nak buat apa yang dilarang. Kan? Kalau orang kata, kenapa kamu jalan, kamu langgar traffic light merah? Manusia ni dia akan jawab, memang traffic light warna merah tu diciptakan untuk dilanggar. Undang-undang dibuat untuk nak dilanggar. Itu manusia. Lagi dilarang, lagi dia nak buat. Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kamu berdua menghampiri pohon ini. Allah melarang daripada mendekati pohon tersebut supaya tidak terjerumus ke dalam lembah yang telah Allah bataskan kepada mereka. Jangan makan buah-buahan daripada pokok ni. Kamu nak makan pokok-pokok lain, silakan. Semua itu sedap-sedap belaka. Semua itu telah ni. Tapi pohon ini agak unik. Tanpa ada disebabkan, tak ada dinyatakan kenapa. Kan? Tapi ujian Allah, Allah nak uji tanpa dipersoalkan, kenapa pula pokok ni tak boleh? Apa masalahnya nak makan pokok ni? Kerana itulah kita boleh lihat benda-benda yang syubhat, benda-benda, apatah lagi benda-benda yang haram kepada kita, jangan sesekali kita cuba nak menghampiri. Sebab itu dalam zina contohnya, kenapa Allah kata wala taf'alu zina? Janganlah kamu melakukan zina. Tetapi Allah kata wala taqraba, janganlah kamu menghampiri zina. Sebab apa? Sebab bila kita menghampiri, maksudnya menghampiri zina ni dengan apa-apa yang boleh membawa ke arah penzinaan. Contohnya kita tak jaga mata kita, kita tak jaga pergaulan kita, kita tak jaga pemakaian kita, kita tak jaga macam-macam situasi. Benda-benda macam tu sekali Allah dah bagi tahu pada kita, jangan hampir. Bukan jangan buat. Sebab bila kamu hampir, kamu akan buat. Sebab manusia ni, dia biasanya dia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Bila dia, walaupun dia tak buat, tapi bila dia dah dalam keadaan bernafsu, maka mudah sangat untuk dia nak terjerumus ke dalam perkara tersebut. So benda yang haram, jangan sesekali mencuba dekat-dekat. Nanti itu semua mudah untuk nak kita terjerumus. Ingat, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata sesungguhnya banyak perkara-perkara halal yang telah jelas dan banyak juga perkara-perkara haram yang jelas. Wa bainahuma, tetapi ada antara keduanya itu banyak benda-benda yang samar-samar, yang kabur, tidak diketahui oleh ramai daripada kalangan manusia. Kita mungkin jadi kita contohnya kita kabur tu sebab apa? Maybe kita tak tahu, maybe kita tak ada ilmu, mungkin kerana kita tak cukup pengetahuan kita tentang sesuatu produk ataupun perkara itu. Maka Nabi SAW pesan, faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Sesiapa yang menjauhi perkara yang samar-samar tersebut, maka dia telah menyelamatkan, dia telah menjaga agama dia dan dia telah menjaga dirinya. So kalau kita, walaupun benda itu syubhat, tapi kalau kita tak buat, kita selamat. Tapi bila kita buat, boleh jadi salah, boleh jadi tidak salah. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nabi nak bagi tahu siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat dan di jenis yang ambil mudah, yang banyak pula buat je, langgar je benda-benda syubhat ni, maka dia akan setidak-tidaknya, paling tidak, mudah untuk nak terjerumus dalam perkara yang haram. Dan Nabi bagi satu perumpamaan, karra'i yar'a haulal hima, seperti mana pengembala yang mengembala di perbatasan tanah orang lain lah. Yushiku ayyarta'a fih ala wa inna likulli malikin hima. Kan macam bila kita biarkan binatang-binatang kita duk merayau-rayau dekat perbatasan tanah kita di sebelah sempadan tanah orang, maka kalau kita tak berhati-hati, mudah sangat binatang tu akan cross. Kalau tak ada penghadang, tak ada dia punya ni, binatang dia akan masuk ke tempat orang lain. Nabi kata ala wa inna likulli malikin hima. Dulu-dulu raja-raja ni pun dia ada dia punya tanah dia sendiri. Ala wa inna himallahi maharim. Ingatlah, himallah ni apa? Maharim ni, perkara-perkara yang haram ni, apa yang telah Allah bataskan kepada kita. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Dan ingat dalam tubuh kita ni ada seketul daging yang mana kalau dia baik maka baiklah keseluruhan tindak tanduk kita, fizikal kita. Tapi kalau rosaklah juga dia. Nabi kata itu adalah al-qalb, kalbu kita. Kan, jantung hati kita, jiwa kita, itu yang paling penting untuk nak kita jaga. Allah tak bagi Nabi Adam dan Hawa untuk nak mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu hampir juga, kamu melanggar juga perintah aku, kamu degil juga, maka kamu termasuk di kalangan orang yang zalim. Zalim ini sebab apa? Zalim kerana melanggar perintah aku. Itu maksudnya kamu telah berlaku maksiat. Zalim ini bukan bererti dia kafir, tidak. Sebab zalim ini maksudnya bila mana kita tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Manusia ada hak dia. Kalau kita tak tunaikan hak dia, kita telah zalim. Manusia ada haknya. Kalau kita ambil hak orang lain, kita zalim. Termasuklah makhluk-makhluk yang lain. Apa sahaja perkara yang mana kita melanggar daripada ataupun melewati batas yang syariat telah tetapkan kepada kita, maka kita telah berlaku zalim. So zalim ini tidak semestinya orang tu mesti membunuh, orang tu bersikap kejam, itu memang zalim. Tetapi even zalim ni dalam sekecil-kecil perkara pun kita boleh berlaku zalim jika kita tidak meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita tidak menunaikan hak yang telah kita sepatutnya kita tunaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-36, fa'azallahuma asyaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Fa'azallahuma asyaitan. Of course, tugas syaitan adalah untuk nak menyesatkan manusia. Sebab syaitan dah berjanji bila mana dia telah dihukum sebagai kafir, maka dia telah berjanji untuk nak menyesatkan manusia. Maka syaitan ni memulakan tugas dia adalah untuk nak menyesatkan Nabi Adam alaihi salam supaya mereka ini terjerumus ke dalam apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, iaitu makan ataupun menghampiri pohon tersebut. Fa'azallahuma, azzallahuma zallah. Zallah ni maksudnya kesalahan. Kan, kesalahan ataupun kegelinciran. Misalnya dalam surat Ali Imran ayat 155 Allah Subhanahu wa taala sebut innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an innamastazallahumush syaitanu bi ba'dhi ma kasabu. Dan Allah sifatkan kesalahan orang-orang yang melarikan diri daripada medan peperangan. Innamastazallahumush syaitan. Sesungguhnya mereka ini telah digelincirkan oleh syaitan untuk nak melakukan kesilapan. Di sana ada satu qiraat yang membaca fa'azalahuma syaitan. Azalahuma maksudnya palingkan kedua-duanya daripada ketaatan kepada maksiat. Jadi maksiat ni selalunya akan diperindahkan kepada kita. Kan, dengan was-was daripada syaitan, maka maksiat-maksiat ni kita akan tengok benda ni seronok ataupun indah belaka. Sebab tu ramai daripada kita suka kalau boleh dapat buat maksiat-maksiat ni, dia jadi seronok, kita suka. Tetapi itu sebenarnya semua adalah was-was daripada syaitan untuk nak menarik manusia mendekati maksiat tersebut. Jadi inilah was-was yang telah dibisikkan oleh syaitan kepada Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa. Dan dia masuk ke dalam nuktah ataupun poin yang paling manusia lemah. Kan? Iaitu manusia ni sifat dia suka untuk nak kontrol. Manusia ni dia suka untuk nak memiliki kekuasaan. Jadi inilah yang Allah telah firmankan dalam suratul A'raf, fawaswasalahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Macam itulah syaitan dia cuba nak bisik kepada Nabi Adam alaihi salam untuk nak menggelincirkan kedua-dua pasangan ini. Dia kata sesungguhnya Tuhan kamu dibisik.
Tuhan kamu sebenarnya bukanlah nak larang kamu daripada makan buah-buahan daripada pokok ini, illa antakuna malakain, kecualilah kamu berdua ni malaikat, ataupun kamu ni termasuk daripada orang yang mortal, kekal. Dia cuba untuk nak pusing, nak mencari alasan ataupun excuse, takwilan di situ. So sini pun kita dapat satu pengajaran. Bila Allah telah perintah kepada kita untuk nak menjauhkan sesuatu perkara itu, fajtanibuh, jauhkan. Tak usahlah nak takwil-takwil, takut, mungkin bukanlah sebenarnya. Contoh orang sekarang, ada yang sampai nak menghalalkan contohnya arak. Ada kita baca di Mesir, ada even ada cendekiawan kata tak, sebenarnya dia kata arak ni boleh kalau dia tak memabukkan. Tengok sampai dia nak pusing-pusing ke arah situ. Macam-macam maksiat yang cuba dihalalkan atas alasan-alasan yang itu sebenarnya adalah waswas daripada syaitan. Inilah teknik syaitan supaya dapat memperdayakan Nabi Adam dan juga Hawa. Maka dalam suratul A'raf lagi Allah menceritakan lebih lanjut. Allah kata fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarah badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā 'an tilkumā asy-syajarah wa aqul lakumā inna asy-syaitāna lakumā 'aduwwun mubīn. Allah kata bila diorang ni dah mula termakan dengan bisikan tersebut, bila diorang ambil je, cuit je buah tersebut, maka jatuh lurutlah pakaian-pakaian yang menutupi kedua-duanya sampai mereka bertelanjang. Dan ketika itu mereka berasa malu dan mereka mengambil daun daripada pohon di syurga untuk menutup aurat-aurat mereka. So ini menunjukkan bahawa fitrah manusia ini sebenarnya adalah memiliki sifat malu. Bukannya manusia ni sebenarnya tak malu, manusia ni sebenarnya ada memiliki sifat malu dan itu adalah fitrah. Dan Allah akhirnya panggil mereka berdua. Alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku telah menegah kamu daripada pohon ini? Dan bukankah aku telah mengatakan kepada kamu berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bukankah syaitan itu adalah merupakan musuh kamu yang nyata? Kemudian Allah kata fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka itu menjadi satu reason untuk Allah mengeluarkan kedua-dua mereka daripada kenikmatan syurga, daripada kelazatan hidup yang Allah telah kurniakan di syurga. Wa qullah bitu, dan kami katakan kepada mereka, turunlah di atas muka bumi ini. Maksudnya turun kepada siapa? Kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Tetapi kenapa Allah tak kata wa qulna bita, tetapi Allah kata wa qulna bitu? Ihbita ni dhamir kata ganti itu merujuk kepada dua orang. Ihbit kepada seorang, ihbita kepada dua orang, ihbitu kepada ramai. Kenapa untuk kedua-dua ini Allah menggunakan uslub plural. Dan sebab mereka berdua ni adalah unsur ataupun dalam tafsir An-Nasafi mengatakan kerana mereka ini adalah asal usul kepada manusia kesemuanya. Pada surah yang lain, contohnya dalam surah Taha, Allah menggunakan perkataan ihbita. Qala ihbita minha jami'a. So maksudnya ada dalam ini hanya berbentuk penceritaan. Maksudnya dalam surah Al-Baqarah Allah nak membawa sirah ayat yang berbentuk plural supaya nak menggambarkan bahawa mereka inilah menjadi punca manusia akhirnya di atas muka bumi ini. Tapi dalam surah Taha Allah kata qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Ba'dukum li ba'din adu maksudnya adalah manusia ini nanti akan menjadi musuh di antara satu sama lain. Bila dah ramai nanti manusia ni akan berbalah lah. Kita pun sama begitulah kan. Kita ni kadang-kadang kita tengok kenapa lah kita ni duduk selalu gaduh antara satu sama lain. Ada je ini tak puas hati dengan ni tak puas hati, ni jealous tu dengan ini. Itu sifat manusia lah. Dan kadang-kadang dalam dakwah sunnah kita pun begitu juga. Kita ni bukanlah ramai sangat, tetapi antara kita pun kadang-kadang suka bercakaran di antara satu sama lain yang boleh melemahkan kita, yang lebih meretakkan saf-saf kita. Belum lagi umat kita menjadi ramai. So ini apa yang telah Allah khabarkan kepada kita, apa yang akan berlaku
di kalangan manusia daripada sudut permusuhan dan juga perselisihan dan perbalahan yang akan berterusan sampai kepada hari kiamat. Kemudian Allah kata walakum fil ardi mustaqarrun, kan? Untuk kamu, maksudnya untuk Adam, Hawa dan manusia-manusia yang datang selepas kamu, inilah tempat kamu di atas muka bumi ini. Ini tempat yang paling sesuai dengan kamu semua. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam ayat yang ke-22. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Yang Allah yang telah menjadikan kepada kamu bumi ini sebagai hamparan. Dan Allah kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Bukan hanya tempat diam, tempat untuk nak mendiami, tetapi wa mata'. Mata' ni maksudnya kamu akan menikmati segala-gala yang ada di atas bumi ini, termasuk rezeki-rezeki, termasuk makanan, perhiasan, apa sahaja, ilahi. Ilahi ni maksudnya sampai kepada tempoh yang telah ditetapkan, sama ada ajal kamu telah sampai ataupun sampailah kepada ajal bumi itu sendiri, yakni hari kiamat. So begitulah Allah menceritakan tentang insan yang pertama sekali dan bagaimana mereka ini akhirnya menjadi asbab kepada kita untuk wujud di atas muka bumi ini, dan Allah telah menjadikan syaitan ini sebagai ujian yang paling besar sekali untuk kita manusia di atas muka bumi ini. Sesiapa yang terselamat daripada hasutan dan godaan mereka, insya-Allah akan terselamat, dan sesiapa yang terkena dengan umpan pancingan mereka akan gagal. Kemudian bila Allah dah menceritakan tentang kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, Allah ingin mengajak kita semua untuk belajar daripada kisah pengajaran ini, yakni bila kita telah melakukan kesalahan, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena bertaubat dan kita kena bertanggungjawab. Jadi antara rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada sekalian manusia ini, Allah membuka pintu taubat, dan supaya kita boleh kembali, supaya kita boleh berubah. Dan manusia ini dia do you believe in second chance? Yes, I do. Kita believe kita ada second chance. Kalau dalam Islam pun Allah bagi kepada kita peluang untuk nak kita bertaubat. Sometimes bukannya second chance, tapi third chance, fourth chance, berchance-chance kan boleh dapat peluang itu. Allah Ghafurur Rahim. Maka Allah inginkan manusia ini kembali kepada Allah setelah kita ini mungkin tersilap, kita ini mungkin terlajak. Kalaulah kita sudah menyesal dengan apa yang kita lakukan, kita beristighfar dan kita memang berazam, bertekad tak maulah kembali lagi, maka kita kena bertaubat. Kerana Allah itu Maha penerima taubat. Begitu juga dengan taubat Nabi Adam alaihissalam. Yang mana Nabi Adam ini dia berasa sangat-sangat menyesal di atas kegelinciran dia. Dan kerana kegelinciran itu dia telah diturunkan ke atas muka bumi ini yang sangat jauh berbeza kenikmatannya berbanding dengan apa yang telah beliau kecapi di syurga Allah. Fatalaqa Adam. Ayat yang ke-37, akhirnya ayat yang paling bawah sekali. Muka surat ke-6 tersebut Allah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Maksudnya Nabi Adam alaihi salam setelah dia merasakan menyesal di atas maksiat yang dilakukan, dia telah merasai implikasi, kan, kesan daripada dia melanggar satu perintah Allah tersebut. Dan akhirnya dia telah dimalukan, dan akhirnya dia telah diturunkan ke atas muka bumi ini. Maka Nabi Adam dan isterinya pun segera kembali kepada Allah dan bertaubat, menyesal, mengiktiraf tentang kesilapan. Kalimat tu mengandungi itulah. Maksudnya kalimat, kalau kita tengok apa yang Allah kata fatalaqa Adam min rabbih kalimat. Kalimat, apa kalimat yang Allah sebut dalam ayat 37 ini? Allah ada perincikan dalam suratul A'raf ayat 23, iaitu perkataan Nabi Adam alaihi salam yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kalau kita menyesal dan kita nak bertaubat kepada Allah, kita boleh ungkapkan apa yang Nabi Adam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul A'raf ini. Apa Nabi Adam kata? Qala rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kedua-duanya kedua-dua Nabi Adam dan isterinya berkata, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah kamu, wahai Tuhanku, tidak mengampunkan kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau kamu tidak merahmati, mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Ini salah satu doa yang kita boleh amalkan bila mana kita rasa nak minta keampunan daripada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat yang ikhlas kan atas ketelanjuran kita, dan bukan daripada keangkuhan, keingkaran kita, tetapi sebagai manusia kita ni akan tergelincir. Allah itu Maha Pengampun. Kerana itu Allah kata, fataba alaih, maka Allah telah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan isterinya Hawa. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah puji diri sendiri dan menyifatkan dirinya sebagai At-Tawwab, yang banyak, yang Maha penerima taubat-taubat hamba-Nya. Ar-Rahim, diliputi dengan sifat kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala ada. Dan setiap kali kita ini bertaubat, kita beristighfar, walaupun macam mana besar sekali pun dosa kita, maksiat yang kita lakukan, Allah still ada perasaan kasih itu kepada kita. Allah sentiasa membuka pintu taubat itu kepada kita. Maksud taubat itu adalah at-taubah, asal pada kalimah ni dalam bahasa Arab adalah ar-ruju'. Ar-ruju' ni maksudnya kembali. Maksudnya bila mana Allah telah ketahui sesungguhnya manusia itu telah benar-benar menyesal dan ingin kembali, ya, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat yang telah dia lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga akan membalas kasih sayang itu dengan menerima taubat tersebut. Dan Allah ulang lagi kali kedua ini, Allah kata tentang menurunkan Nabi Adam ke atas muka bumi ini. Cuma dalam konteks kali kedua, bila Allah kata wa qulna bitu minha jami'a, kali kedua Allah bagi tahu kami suruh untuk mereka ini turun ke atas muka bumi ini, tetapi this time Allah menyertakan dengan tentang taklif manusia, bebanan, tugas kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat 38. Kan? Lepas Allah kata turun kamu di atas muka bumi ini, maka Allah menjelaskan kepada mereka bahawa kehidupan manusia di atas muka bumi ini tidaklah sia-sia, tidaklah kosong daripada sebarang tanggungjawab ataupun beban amanah, taklif. Malah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengamanahkan kepada kita dengan akidah, dengan syariah, maka kita akan bertanggungjawab untuk nak memelihara kedua-dua ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kalaulah datang kepada kamu petunjuk yang dibawa oleh Rasul, para Rasul kepadamu, ataupun kitab-kitab suci yang diturunkan kepada kamu. Ya, dalam ayat ini Allah kata fa imma ya'tiyannakum, sekiranya datang kepada kamu. Allah kata sekiranya, seolah-olah macam datang ke tak datang. Kan? Macam kalau Allah tak kata pasti datang, tetapi Allah guna macam kalau datang maka kamu kena terima. Maksudnya kat sini faedah yang kita boleh dapat bahawa pengutusan Rasul dan juga penurunan kitab bukanlah sesuatu yang wajib ke atas Allah. Allah tak ada apa-apa kewajipan ke atas dirinya, melainkan apa yang telah dia wajibkan ke atas dirinya sendiri. Kan? Tetapi bila Allah utuskan Rasul, Allah turunkan kepada kitab, Allah berikan kepada kita petunjuk dan hidayah, ini semua mutlak ataupun total daripada rahmat Allah dan juga ihsan yang Allah ingin kurniakan ke atas manusia. Jadi Allah macam seolah-olah nak bagi tahu, kalau datang itu adalah ihsan daripada aku. Tak perlu confirm akan datang. Seolah macam Allah tak nak bagi tahu apa I have kewajipan. No. Jadi kalau datang petunjuk itu, faman tabi'a hudaya, siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk tersebut, menyerah diri dan patuh,
fala khaufun alaihim, maka mereka ini tidak perlu berasa bimbang, takut selepas daripada mereka mati ataupun ketika hari kiamat nanti, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak perlu berasa sedih dengan apa yang mereka tertinggal di dunia selepas mereka berpisah daripada dunia itu, disebabkan mereka ini akan berjaya meraih kenikmatan kembali ke syurga Allah yang kekal abadi. Manakala mereka-mereka yang ingkar, mereka yang berpaling daripada agama Allah, petunjuk Allah dan syariatnya, apatah lagi mereka yang sombong, mereka yang ingkar, Allah bagi tahu dalam ayat 39, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka yang kufur dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka yang mana mereka kekal di dalamnya. Okey. Jadi chapter berkaitan dengan Nabi Adam telah tamat, maka kita masuk kepada chapter yang seterusnya. Chapter yang seterusnya, lepas Allah cerita pasal kisah Nabi Adam, maka Allah nak cerita tentang kisah salah satu daripada umat, sekelompok daripada umat yang datang berzaman-zaman selepas daripada Nabi Adam, sebagai satu contoh tentang mereka yang selalu melanggar perintah Allah. Mereka tidak mengambil iktibar daripada kisah Nabi Adam AS. Mereka yang sombong, mereka yang termakan dengan hasutan-hasutan iblis dan syaitan sampai mereka selalu berasa was-was terhadap agama mereka. Tak ada iktibar yang mereka boleh ambil daripada kisah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam diceritakan tentang kisah kegelinciran manusia yang kemudiannya bertaubat, tetapi kisah Bani Israel ini adalah contoh kisah manusia yang tak mau nak bertaubat. Maka ayat yang ke-40 sampailah kepada ayat yang ke-74, itu adalah tentang kisah Bani Israel. Maksudnya daripada muka surat yang ke-berapa ni, ke-7 ini, sampailah kepada 74 ni, kita kata lebih sikit pertengahan daripada muka surat yang ke-11 ataupun setengah juzuk yang pertama ni, ini semua dipenuhi dengan kisah Bani Israel. Jadi kita akan masuk kepada cerita Bani Israel. Apa yang Allah kata? Allah start dengan ya Bani Israel. Ya, maka Allah memanggil Bani Israel disebabkan kaum Yahudi ini, cerita Bani Yahudi ini, mereka ini bergenerasi-generasi lah. Cerita Bani Israel dalam Quran ni ada cerita pada zaman Nabi Musa, ada cerita pada zaman Nabi Isa, ada cerita pada zaman para anbiya yang lain. Semua kisah-kisah Bani Israel nak menunjukkan bahawa mereka ini terlampaulah degil sangat. Mereka ni selalu menolak ajaran para rasul. Ya Allah kata, faman tabi'a hudaya, iaitu siapa yang mengikut petunjuk aku. Mereka ini tidak mengikut petunjuk tersebut. Mereka lah antara yang sangat-sangat tegar melawan dakwah para nabi daripada dulu sampailah ke sekarang. Ya Bani Israel, wahai anak-anak Yaqub. Maksudnya Israel ini adalah nama kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub adalah cucu kepada Nabi Ibrahim, Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Kita ada ceritakan tentang kisah-kisah mereka ni dalam siri pengajian kita yang sebelum ini tentang kisah para Nabi dan juga Rasul. Israel ni adalah laqab dia, ataupun laqab ni kita kata gelaran kepada Nabi Allah Yaqub. Maksud dia dalam bahasa Yahudi, Isra maksudnya hamba, Il Allah. Sebenarnya Israel ni samalah maksudnya dalam bahasa Arab Abdullah. Abdullah. Jadi Nabi Yaqub alaihissalam digelar sebagai Abdullah ataupun Israel. Maka dia orang ni suka dikenali sebagai anak-anak Nabi Yaqub, cucu-cucu lah dia kata. Sebab Yaqub ni dia ada banyak anak, lebih kurang 12 orang anak kan. Antara anak Nabi Yaqub siapa dia? Nabi Yusuf, adik dia Binyamin dan lain-lain lagi.
Daripada susu galur mereka inilah datangnya keturunan Bani Israel. Jadi Allah panggil Nabi Israel dengan satu panggilan yang mereka suka dan yang mereka berbangga. Kan, sebab mereka ini berbangga dinisbahkan kepada Nabi Yaqub, iaitu Israel. Daripada sini kita dapat mengambil manfaat bahawa ataupun satu isyarat yang Allah nak bagi tahu kepada kita, khususnya kepada para pendakwah semua di luar sana. Kita semua ni adalah para pendakwah. Bila kita nak berdakwah kepada manusia, kita nak mengajak manusia kepada Islam, kepada arah jalan kebaikan, maka panggillah manusia dengan panggilan yang mereka suka, supaya mereka lebih semakin menghampiri dakwah kita, supaya mereka ini lunak dengan kita. Jangan membuatkan mereka lari daripada kita. Hari ini bila kita berdakwah, kadang-kadang kita lebih menggunakan uslub provokasi, kadang-kadang kita menggunakan uslub sindiran, kita suka menggunakan panggilan-panggilan yang tidak baik kepada mungkin mereka yang memusuhi kita, mereka yang sometimes mereka itu adalah saudara seagama kita, tetapi ayat-ayat yang kita gunakan kadang-kadang, bukanlah kadang-kadang, kalau kadang-kadang tu pada tempat dia tak ada masalah, tetapi seringkali. Jadi benda ni menjadi satu benda muhasabah. Bila kita nak panggil, jangan panggil orang dengan panggilan-panggilan yang buruk, panggil mereka dengan panggilan yang baik. Maka bila Allah panggil, ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, kan, dan Allah ingatkan kepada Bani Israel, Allah ungkit nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Ingat, sifat mengungkit ni hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Sifat mengungkit bagi manusia dicela. Sifat mengungkit bagi manusia ada juga dalam ayat yang lain. Dia akan menyebabkan amal kita itu akan sia-sia. Kalau kita pernah bantu orang, kita pernah sedekah pada orang, kita pernah buat ihsan kebaikan pada orang, maka janganlah kita ungkit balik. Sebab kalau bila kita ungkit balik, kita tidak ikhlas, dan bila kita tidak ikhlas, amalan kita itu akan sia-sia belaka. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah tentang nikmat yang telah aku berikan, kurniakan kepada kamu. Maksudnya Allah suruh ingat balik supaya mereka bersyukur. Kan? Bila kita bersyukur ni, kita syukur dengan ketaatan, kita syukur dengan berzikir, mengingati Allah. Kita tidak melanggar perintah Allah. And antara bentuk kesyukuran nikmat adalah kita berpegang dengan janji kita. Sebab tu dalam ayat seterusnya Allah kata, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Lunaskanlah apa yang perjanjian yang telah kamu ambil dengan aku. Perjanjian untuk mentaati aku, perjanjian untuk nak menunaikan segala suruhanku. Yang ini kita akan bincangkan lebih detail perjanjian tersebut dalam ayat 63 dalam suratul Baqarah. 63 ni kalau saya tanya Kak Jini ni kat sini, dia boleh jawab lah. Tapi kita tak nak tanya hari ni kan, sebab mesti Kak Jini malu-malu. Okay. Dan kita akan huraikan lagi dalam surah Al-Baqarah juga ayat yang 83. Itu dah masuk ke surah 12 lah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang mana perjanjian yang telah kita sepakati ataupun kita telah meterai bersama, iaitu untuk nak, kalaulah kamu membantu agama, aku akan bagikan kemenangan kepada kamu, aku akan bagi ganjaran, aku akan bagi pahala. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
Allah kata ingatlah perjanjian yang Allah telah ambil daripada Bani Israel dulu, ketika mana Allah telah mengutus kepada mereka 12 orang pengawas. Dan Allah kata inni ma'akum, aku akan bersama dengan kamu selagi mana kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu beriman dengan para rasulku, dan kamu membantu. Aku akan membantu kamu dan aku akan ganjari kamu dengan sebaik-baiknya, dan aku akan hapuskan kesilapan kamu, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu antara perjanjian. Banyaklah perjanjian Bani Israel yang mereka telah berjanji kepada Tuhan mereka. Wa iyaya farhabun. Dan Allah pesan kepada Bani Israel, kepada akulah kamu kena rasa takut. Takutlah kepada aku, takutlah kepada kemurkaanku, takutlah kepada azabku, takutlah dengan hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangatlah dahsyat, sangatlah akan yang dalam Quran kata ibu-ibu yang sedang mengandung pun, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ibu-ibu yang mengandung pun sampai tergugur-gugur anak dia. Wa taran nasa sukara, kamu akan melihat manusia ni kehilangan akal bila menyaksikan hari kiamat ini. Semua orang kafir lah yang menyaksikan hari kiamat ini, sebab orang Islam dia tidak akan hidup ketika mana kiamat itu berlaku. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala memulakan chapter yang seterusnya ini, kisah tentang Bani Israel. Dan Allah menjelaskan tentang macam mana Allah selalu bagi toleransi, kompromisi dengan mereka, untuk mereka ini bersyukur, untuk mengajak mereka ini supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga sebenarnya cerita ini juga ditujukan kepada Yahudi pada zaman Nabi SAW, supaya mereka mengambil iktibar daripada kisah nenek moyang mereka sendiri, dan juga Yahudi sekarang yang mana mereka ini cuba untuk nak memusuhi Islam. Kemudian pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah, apa yang telah aku turunkan, iaitu kata dekat Bani Israel ni pada kisah ini, berimanlah dengan syariat Taurat, berimanlah dengan Rasul yang diutuskan kepada kamu, iaitu Nabi Musa alaihi salam, berimanlah dengan semua yang Allah telah wahyukan. Kan? Musaddiqan lima ma'akum. Benarkan, janganlah kamu duk persoalkan, duk pertikai, benarkan. Apa yang Al-Quran bawa, risalah dia itu sejajar dengan dakwah ataupun risalah yang ada dalam kitab Taurat yang asal. Kedua-dua kitab suci ini mengajak untuk mentauhidkan Allah. Kedua-dua kitab suci ini mengajak manusia untuk nak beribadah kepada Allah, untuk nak menyerah diri kepada perintah Allah dan syariat daripada Allah, sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam suratul Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Allah turunkan Al-Quran final kepada kitab-kitab suci ini sebagai satu kitab yang muhaiminan, satu kitab yang akan menghukum apa yang betul daripada kitab-kitab yang dahulu. So apa-apa kitab-kitab yang dahulu ni telah diubah, telah di renovate ataupun telah dimodify. Maka Al-Quran ini muhaimin yang akan final, akan menentukan apa yang telah ditulis pada kitab-kitab sebelum ini, apa yang tercatat sekarang yang mereka simpan kononnya itu. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka berhukumlah dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Wala tattabi'il hawa wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq,
apa yang telah kamu tahu kebenaran dia. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada umat itu Allah bagi tahu ada syariat tersendiri, ada manhaj yang tersendiri. Boleh jadi ada perbezaan daripada sudut beberapa hukum hakam syariat ini, tetapi asas puasanya, zakatnya, even hajinya, salatnya, ini semua termasuk dalam apa yang disepakati dalam semua risalah yang telah Allah turunkan kepada para rasul. Bani Israel sepatutnya mereka inilah yang lebih utama untuk nak menerima Islam, kena bersegera untuk nak menerima Islam daripada orang lain, sebab mereka memiliki petanda-petanda yang menunjukkan kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda, yang mana umat-umat lain tak ada. Kalau mungkin masyarakat Cina mungkin tak ada kitab suci itu. Bani Israel ada dan mereka tahu. Tetapi mereka ini lah yang antara yang pertama sekali kufur. Sebab tu Allah dah pesan wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kamu menjadi orang yang terawal mengkufurkan Al-Quran. Sepatutnya kamulah yang pertama sekali beriman kepada Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Allah ni nak bagi nak cerita ni pada Yahudi yang ada pada zaman Nabi ni lah. Janganlah kamu nak mengubah, kamu nak menjual agama kamu, ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci itu dengan harga yang murah, kan, iaitu harga murah ni dunia lah, walaupun berjuta ke nilai ni, tapi dia murah lah bila kita kata dunia ni. Ataupun kamu ikut hawa nafsu, kamu istilah dia macam penunggang agama. Penunggang agama ni dia gunakan agama tu untuk ke pribadi dia. Tetapi ini lebih dahsyat, dia mengubah agama tu, ataupun senang cerita kamu bagi fatwa pandangan-pandangan disebabkan habuan-habuan dunia. Kamu tidak ada perasaan bertakwa kepada Allah, risau. Inilah yang kita bimbang lah. Maka Allah nak menegaskan kepada Bani Israel ataupun Yahudi ketika itu, yang mana mereka ini terlalu pantas mengkufurkan Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Dan Allah kata wa iyya fattaqun, dan kepada akulah kamu bertakwalah hanya senya kepada Allah, menyerah diri kepadanya, kepada hukumnya, dan melakukan ketaatan. Kemudian dalam ayat yang ke-42 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa bil batil, janganlah kamu mencampur adukkan di antara yang benar dan yang batil. Janganlah macam even sekarang pun kadang-kadang ada orang ni dia nak campurkan benda-benda yang baik dalam benda-benda yang buruk. Kalau duk buat majlis-majlis maksiat, tiba-tiba pandai-pandai je nak buat majlis berdoa pula, kan. Tak payah nak nampakkan majlis maksiat tu sebagai satu ibadah. Jangan campurkan benda-benda yang baik. Kadang-kadang benda tu konsep tiba-tiba start dengan mengaji Quran. Tak betul lah tu. Jangan kamu nak campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ini antara sifat yang utama, yang simbolik, menonjollah daripada Bani Israel daripada dulu sampai kepada sekarang, yang mana mereka ini mudah untuk nak menipu, mudah untuk nak memperdayakan manusia. Nampak macam bagus tetapi mereka ada misi-misi yang tersembunyi. Wa taktumul haqqa, yang mana mereka ni juga selalu menyembunyikan kebenaran. Even pada zaman Nabi SAW, dia orang tahu tentang sifat Nabi, dia tahu nama Nabi SAW, tetapi mereka sembunyikan. Ini semua antara apa yang telah Allah cela. Misalnya dalam surah Ali Imran, Allah kata wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Antara perjanjian yang telah Allah janji dengan Bani Israel,
Mesti dia orang kena bagi tahu kepada manusia kebenaran. Janganlah mereka menyembunyikan. Janganlah mereka ni dok tutup kebenaran-kebenaran. Lalu mereka ini membeli dengan harga yang ataupun menjual kebenaran itu dengan harga yang murah. Alangkah ruginya, Allah kata, teruk sungguhlah perangai itu. Menutup kebenaran adalah jenayah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu ancaman yang besar kepada orang yang tahu kebenaran tapi dia nak sembunyikan. Dalam bisa kata dalam surah Al-Baqarah juga ayat 174 termasuk juz 2 lah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan kepada mereka di dalam kitab suci mereka, lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu di akhirat kelak akan makan api neraka yang menggelegak dalam perut-perut mereka, dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka, Allah tidak akan menyucikan mereka, dan Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Dan Allah kata, ingatkan kepada Bani Israel, kamu ni selalu campur adukkan benda-benda yang batil, kamu selalu menutup kebenaran, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kamu tahu tentang jenayah yang kamu lakukan. Ini satu ancaman yang besar, satu peringatan yang besar Allah telah turunkan kepada Bani Israel. Ingat balik, ini masalah kamu, ini dosa-dosa kepada kamu. Kemudian setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengajak Bani Israel ke arah iman, memberikan ancaman supaya mereka menghindarkan diri daripada kekufuran, daripada menutup kebenaran, Allah pun mengajak mereka ni semua untuk nak berserah diri, untuk nak mereka patuh dengan hukum hakam syariat, ya, tunaikan hukum hakam syariat dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang bertakwa. Ini kisah-kisah macam mana how we want to be a Muslim. Kita dah bagi tahu tema surah Al-Baqarah adalah how to be a Muslim. Macam mana Islam. Macam mana kita nak jadi seorang Muslim, kita kena jadi khalifah. Ambil kisah daripada iktibar daripada Nabi Adam. Kita ambil iktibar daripada kisah-kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel inilah yang selalu merencatkan keislaman kita. This is tema of surah Al-Baqarah. Maka Allah kata dalam ayat yang 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat bersama dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Islam itu adalah agama yang membawa keadilan. Kan manusia di hadapan syariat Allah semua adalah sama, tak ada lebih antara satu sama lain melainkan takwa. Baik yang hitam, baik yang putih, baik yang merah, baik yang tinggi, baik yang rendah, apa sahaja sekalipun, bangsa mereka, keturunan mereka, bahasa mereka, sifat rupa mereka, semuanya sama di sisi Allah. Yang membezakan adalah takwa. Tidak seperti agama Yahudi yang Allah nak bagi isyarat, mereka ini resis. Mereka ini ada satu pandangan bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka ini lebih unggul daripada manusia-manusia yang lain. Sebab tu manusia yang lain deserve untuk dilayan seperti binatang. Waqimus salat. Bila kita salat, kita akan rukuk, kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan perkataan warka'u ma'ar raki'in. Allah khususkan, padahal salat itu bukan sekadar rukuk. Salat itu ada sujud, salat itu ada i'tidal, salat itu ada takbir. Tapi Allah gunakan perkataan rukuk. Sebab apa? Dalam salat Bani Israel mereka tak ada rukuk. Ya. Ini apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih dalam kitab tafsirnya. Maka itu yang membezakan antara solat orang Islam dan juga solat orang Yahudi. Kita dalam Islam ini kita ada rukuk. Rukuk ni maksudnya tahulah kan, kita tunduk dan letak tangan di kedua lutut kita. Ini merupakan antara rukun salat
yang mana tidak sah salat tanpa rukuk tersebut. Kemudian maka Allah pun lepas ajak semua Bani Israel secara umum pada zaman Nabi SAW, Allah seolah-olah nak tuju, nak target kepada pendeta-pendeta, ulama-ulama, agamawan-agamawan Bani Israel ataupun orang Yahudi itu, yang mana mereka ini selalu tidak cakap, tidak serupa bikin. Allah pun macam nak bagi uslub ta'ajub, satu uslub yang ayat yang macam amazed, how can ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, ayat 44. How can ata'muruna an-nasa bil birr, kamu ajak manusia, kamu dakwah, kamu preach, ceramah kat manusia untuk nak buat baik, untuk nak taat, untuk nak beramal soleh. Wa tansawna anfusakum, but kamu sendiri meninggalkannya. Kamu sendiri tak buat apa yang kamu katakan. Kamu suruh orang bersedekah, kamu tidak bersedekah. Kamu suruh orang untuk itu dan ini, kamu tidak melakukan itu dan ini. You're not supposed to be like that. This is so amazing. This is so polite. This is so weird. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu yang membacakan Taurat. Ini macam peringatan ni sebenarnya kepada orang-orang macam saya jugalah. Orang-orang macam kita lah yang berdakwah ni. Adakah kita ni duk baca qala Allah, qala Rasul, suruh orang buat baik, tapi duk tegah orang daripada buat itu ini, tapi adakah kita do we practice what we teach people? This is dalam hadis Nabi SAW memberikan satu ancaman besar kepada orang-orang yang bercakap tetapi tidak melakukan seperti apa yang bercakap. Macam orang yang dia kata kat orang jangan buat dosa ini, dia buat dosa tu. Dia macam seolah apa yang keluar daripada mulut dia tu hanya sekadar gitulah. Tapi dia langsung tak ada sifat takwa dan warak. Tapi kalau kata kita dah usaha nak buat, but kelemahan kita tu ada, pada masa sama kita tak meremehkan dosa kita. Tapi itu dia tak termasuk dalam ancaman. Antara ancaman ni adalah di akhirat nanti kita akan dihempaskan dalam api neraka sampai perut kita terburai, dan kita akan berjalan dalam keadaan yang pegang kita punya tali perut tu berpusing-pusing, macam Nabi bagi tahu macam keldai yang sedang mengelilingi apa tu nak kata begitulah, sampai penghuni neraka pun akan rasa macam pelik. Dulu kau bukan kebaik ke? Kau bukan ajak orang buat benda baik? Tapi rupa-rupanya dia kata dulu kat dunia aku ajak orang baik, tapi aku tak buat apa yang dia cakap. Kita munafik lah ceritanya. Bukanlah bererti macam takkanlah, maksudnya saya ajak tuan-tuan solat sunat malam, tapi mungkin saya tinggal solat malam, itu semua tak termasuk. Tapi ada orang ni dia memang nampak sangat kemunafikan dia tu. Memang luarnya nampak macam Masya Allah, alim, serba besar, pegang tasbih, orang ni semua. Tapi mungkin hakikatnya bukan begitu. Kan ada manusia yang begitu, kan, manusia yang sekadar tahu bercakap tetapi dia hakikatnya Allah yang mengetahui. Wa antum tatlunal kitab, kamu nak baca Taurat. Bagi kita ni macam orang nak baca Quran, orang nak bacakan hadis. Afala ta'qilun, Allah kata, don't you think? You cannot think? Kamu ni stupid to this level? Sampai kan kamu ni macam ni kamu punya perangai. Maka ayat ini mencela Bani Israel, yang mana mereka ini tinggalkan kebaikan yang mereka suruh, dan mereka ini melakukan dosa yang mereka tegak. So ingatlah, bagi orang-orang yang agamawan lah, berhati-hati. Nabi Allah Shu'aib contohnya, misalnya dalam surah Hud. Tengok bila mana kaum dia nak mengajak Nabi Shu'aib supaya come on, chill dude, just a little bit. Tapi Nabi Shu'aib kata, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. Aku tak mau untuk nak menyalahi
apa yang aku telah tegah kepada kamu, maksudnya aku dah tegah kamu daripada buat dosa ini, aku tak mau pula buat benda tu, jangan duk ajak aku lah. In uridu illa al-islah mastata'. I just want to make some difference, apa yang aku termampu. Wa ma taufiqi illa billah. Tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk kepadaku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena, bila dalam berdakwah, kita kena balance untuk al-amrul ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita tak boleh tinggalkan salah satu daripada kedua-duanya. And setelah itu, bila manusia ini, especially Bani Israel ini sudah mula biasa dan seronok dengan syahwat, sehingga mereka ini selalu akan mengikuti hawa nafsu mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tentang antara wasilah ataupun cara untuk nak kita disiplinkan diri kita, untuk nak kita tenangkan diri kita, untuk nak kita cengkam hawa nafsu kita itu supaya belajar sikit, disiplin sikit, tunduk sikit. Allah kata dalam ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bantulah diri kamu untuk nak mentarbiah diri kamu, untuk nak kuatkan jiwa-jiwa dalam kamu ini dengan sifat sabar. Sabar maksudnya apa? Sabar dari tahan diri kamu daripada dona ikut sangat hawa nafsu kamu, dona jerumuskan diri kamu ke dalam perkara yang haram. Sebab sabar ni maksudnya al-habs, tahan diri. Dan juga salat, minta tolong melalui salat. Salat ni sangat membantu kalau betul lah kita melakukan salat itu dengan penuh kejujuran, disiplin, ikhlas. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita solat tu sekadar nak melepaskan batuk di tangga, tak menjiwai, tak ada faham, tak ada ruh bersalah itu, itulah yang akan merosakkan, yang itulah yang tidak membuatkan kita dapat manfaat daripada salat itu. Tapi salat yang boleh mencegah kita daripada buat munkar, jadikan diri kita lebih baik, adalah salat yang kita hayati dan kita penuhi semua, kita perfectkan salat kita itu sebagaimana yang Allah dan Nabi SAW inginkan. Jadi salat ini adalah satu ibadah ruhiyah, satu senaman kerohanian yang akan meringankan. Kita tanya balik diri kita, sahabat-sahabat, tuan-tuan perempuan semua, adakah bila kita salat kita rasa berat ataupun ringan? Ada orang kata bila dia salat, alah berat, bila dia dah salat tu dia rasa lega, happy, seolah-olah macam dah lepaskan satu beban. Solat tu di sendiri dia rasa satu beban. Tetapi bagi orang yang beriman, dia sebenarnya meriliskan tension dia di dalam solat. Bila dia berat, dia solat, dia rasa ringan. Solat tu dia rasa ringan, dia nak buat sebab solat ni chill. Macam sama orang dia kata kalau dia nak tenangkan diri, dia rasa dia makan. Sama orang travel, sama orang ni. Solat ni semua sama. Adakah solat ini memenatkan kita? Tak juga. Ada orang dia sanggup pergi berkayuh bersikal jauh-jauh, bersukan, penat-penat untuk nak tenangkan diri kita. Apatah lagi solat yang 5 minit sahaja ni. Kan, adakah solat tu memenatkan? Tanya diri kita masing-masing. Adakah solat tu sebenarnya benar-benar membuatkan kita hampir kepada Allah, ataupun sebenarnya kita hanya melepaskan satu beban dalam diri kita? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jaga solat dia, Allah akan sentiasa bersama. Dalam hadis riwayat Abi Daud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salat. Nabi kalau dirundung masa tu masalah, rasa stres, ada isu yang berat dalam kepala, dia akan salat. Kita apa? Serokok, ngopi, tidur. Nabi tak, Nabi salat. Beza kan antara kita dengan Nabi SAW. Sebab tu antara ayat yang paling awal diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kerasulan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah sedikit malam walaupun sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, separuh malam, tak boleh suku malam atau kurang sikit, au zid alaih, ataupun nak lebih pun boleh,
warattilil Qur'ana tartila. Malam-malam tu bacalah Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sebab kami akan turunkan kepada kamu satu amanah yang sangat berat. Jadi, tuan-tuan dan puan, kalau kita betul-betul lah nak menyelusurilah jalan agama Allah ini, biasakan diri kita dengan sikit qiyamul lail menjadi. Biasakan diri istiqamah, kita boleh buat witir 3 rakaat ke 2 rakaat malam pun dah cukup baik dah kalau kita boleh konsisten setiap malam. Moga Allah bagi konsistensi itu kepada kita semua. Salat, rukuk ini semua adalah ibadah orang-orang saleh, para anbiya. Ingat tak dalam kisah surah Ali Imran, even masa Allah nak cakap dekat Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, patuhlah kepada Tuhanmu, bersujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Allah juga gunakan salat. Salat itu sebagai satu ibadah yang membantu kita untuk nak taat, untuk nak kita melazimi hukum hakam syariat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wallahil azim, salat itu adalah satu ibadah yang berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang gentar hatinya bila mengingati Allah, orang-orang yang mencari Allah di dalam kehidupan dia. Dan khusyuk ini adalah amalan qalbi, amalan hati kita. Dia bukannya dengan korang kita pejam mata macam tu kita boleh khusyuk. Tidak. Tetapi ini khusyuk ni, adakah khusyuk ni maksudnya kita hilang akal? Sebab geng-geng ajaran ilmu ma'rifat ni biasanya dia akan pancing orang semua dengan isu solat lah. Dia akan cakap, kamu khusyuk tak masa solat? So ingat, khusyuk ini bukan bererti akal kita hilang, bukan bererti panca indera kita hilang. Nabi SAW sedang bersolat boleh mendengar tangisan anak-anak kecil yang sedang solat. Sampai Nabi yang pernah bercadang nak solat lama tetapi Nabi pendekkan sebab tidak mahu memberatkan ibunya ataupun tidak mahu menyusahkan jemaah makmumnya di belakang. Abu Bakar radhiyallahu anhu masa salat pun dia sedar ketika akhir hayat Nabi SAW, bila Nabi suruh dia jadi imam, dia perasan Nabi SAW jenguk daripada tepi pintu. Abu Bakar pernah undur ke belakang. So maksudnya salat nak khusyuk ni bukan berarti kita macam tidur, tu tidur. Ataupun orang yang tak ada akal tu gila. Kalau tiba-tiba kita salat, kita sujud tu dah tak bangun-bangun, itu tidur, bukan khusyuk. Khusyuk ini adalah satu penghayatan jiwa. Kita bila kita baca ayat Al-Quran itu, kita menghayati apa yang kita baca. Kita memahami maksudnya, kita menjiwai. Dan kita seolah-olah merasakan kita ni berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tawaduk. Di situlah akan datangnya spirit of salah, ruh salat kita. Kalau orang cubit sakit juga, kalau orang pukul kita sakit juga. Kan bukan berarti solat ni khusyuk ni kalau kena gigit kala jengking pun tak sakit. Itu over sangat. Dalam hukum fiqah pun ada, kalau kata kita tengah solat lalu kala jengking, ular ke apa-apa benda yang membahayakan kita, imam baca pun kalau kata dia tersalah kita boleh tegur, maksudnya kita alert. Dan Nabi SAW ni, sebab itulah Nabi bagi tahu waju'ilat qurratu aini fi salat. Aku ini Allah jadikan aku ni seronok dengan salat. Ketenangan aku ni aku boleh dapat di dalam salat, insya-Allah. Dan inilah sifat orang yang khusyuk. Allah kata dalam ayat 46, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iaitu mereka yang sangat yakin akan bertemu dengan Allah, mereka yang mengharapkan pahala Allah pada hari kiamat. Jadi mereka lebih bersemangat, mereka lebih cergas dalam salat mereka, mereka lebih menghayati khusyuk di dalam salat mereka. Tetapi orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, mereka yang tidak mengharapkan pahala daripada Allah, itu yang dirasa berat. Nak buat syariat Allah, nak melakukan salat pun tidak mampu. Mereka inilah yang dibimbangi ketika Nabi SAW Mi'raj ke langit, yang mana Nabi Musa kata umat kamu tidak mampu, minta diskaun sikitlah salat 5 waktu ni.
Innal munafiqin, dalam surat Nisa Allah kata yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik ni antara sifat dia bila dia solat dia malas, dia rasa macam malas, dia paksa saja nak solat. Kalau dibangun semua solat yura'una an-nas, untuk nak menunjuk-nunjuk pada orang aku ni rajin solat, wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Jadi inilah antara sifat-sifat yang perlu kita ambil muhasabah kita. Dan kisah Bani Israel ini kita akan teruskan lagi insya-Allah. Kita akan sambung, saya ingat kita sambung lagi dalam pada minggu hadapan. Okey, kita tengok ada satu soal, ada dua soalan ni tanya. Assalamualaikum Ustaz, kadang-kadang dalam melakukan amal ibadah syaitan cuba nak menimbulkan rasa riak dalam diri kita. Macam mana kita nak elak rasa riak dalam melakukan ibadah tersebut? Adakah Allah tak akan terima ibadah kita jika kita ada riak? Baik. Riak ni adalah satu syirik kecil lah dalam diri kita. Riak ini ditimbul bila kita ada satu perasaan kita nak melakukan satu amalan itu untuk nak tunjuk ke orang. Nak tunjuk kepada orang. Sebab itu para salafus salih dulu, dia tahu hati manusia ni bahaya, selalu berbolak-balik. So bila kita nak melakukan satu amal ibadah, kalau kita tahu hati kita ni selalu datang was-was untuk nak riak, maka kita elakkan daripada pandangan orang. Contohnya ada sebahagian para salafus salih, kalau dia nak melakukan even salat sunat rawatib dulu pun lepas daripada salat, mereka akan sorok-sorok solat dekat ceruk sana yang mana orang tak nampak. Kan? Seolah-olah mereka ini tak mau ada sesuatu, dan sampai mereka ni kata kalaulah ada tempat yang mana malaikat tak boleh nampak kami akan pergi solat kat situ. Usaha, maksudnya amal hati ni berbeza antara satu sama lain. Ada orang dia tak rasa begitu kan, ada orang dia mudah terasa. So usahakan daripada sudut itu, elakkan daripada pandangan manusia. Tetapi kalau kata ada juga pandangan, kita kena buat contohnya benda-benda yang kita tak boleh nak elakkan daripada orang ramai, maka seboleh-bolehnya kita kena betulkan hati kita. Syaitan akan bisik, tak ada masalah, tapi kita akan tidak, aku buat ni kerana Allah. Lawan balik, I do this untuk nak dapat kehabuan Allah. Buat apa aku dapat kalau manusia nampak aku sekalipun. So dalam amal kita ni, ingat, belajar untuk nak ikhlas. This is not a very easy things to do. It requires a lot of practice and times untuk nak kita sabatkan hati kita, insya-Allah. Baik, soalan yang kedua, ujian kehidupan ini sangat berat sampai kita rasa tak mampu nak hadapi. Bolehkah kita doa minta tak nak diturunkan hujan? Sebenarnya ujian Allah ni menimpa pada semua. Ada ketika kita faham musim tengkujuh ni kan, musim hujan boleh menjadi satu musibah besar kepada sesetengah orang dan boleh jadi satu nikmat kepada sebahagian daripada orang lain. Allah telah atur dan tadbir bumi ini macam mana sunnatullah, dan kita tak boleh nak menentukan sama ada ini baik ataupun buruk. So hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang baik. Mungkin kita ditimpa buruk tu ataupun rasa ujian itu berat pada kita, tetapi benda itu membawa kebaikan kepada benda-benda lain, kepada misalnya aturan alam, kepada haiwan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada bumi ini macam mana ia berfungsi. Jadi kalaulah kita diuji dengan ujian tersebut kan, even Nabi SAW pun ada minta doa kan, kalau diturunkan hujan ni, dia kata Allah minta, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat kan. Kemudian kalaulah hujan tu lebat, Nabi juga pernah minta, ya Allah alihkanlah hujan tersebut ke tempat-tempat lain, kawasan-kawasan bukit, kawasan-kawasan yang mungkin tidak menimpakan mudarat. Jadi kalau boleh kita minta begitu, dan kita minta kepada Allah, semoga Allah pelihara kita lah. Janganlah kita minta secara spesifik tak diturunkan hujan. Kalau tak diturunkan hujan, barangkali dunia ini akan kemarau, dia akan mengganggu lebih ramai orang. So apa yang kita minta, ya Allah, kalau Engkau turunkan hujan, turunkanlah hujan yang bermanfaat dan tidak memberikan kemudaratan. Itu antara petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Cukup dulu sekadar ini pada malam ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama kita pada malam ini.